Hai semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada kat mana tu? Dekat rumah ke atau pergi bercuti? Tak kisahlah anda berada di mana juga pun, pastikan anda sentiasa menjaga kesihatan diri ya. Okey, kali ni saya tak nak cerita panjang. Kita nak masuk terus tentang topik yang akan kita bincangkan dalam video ni, iaitu Xiaomi 11T Pro. Telefon ni kan memang saya nanti-nantikan lah kita ada. Sebab apa? Dia ada kuasa Snapdragon 888 dan dijangka paling murah harganya. Yalah, saya pun sebelum ni kecewa lah bila Xiaomi lancarkan Redmi 10. Sebab apa? Harga dia tak murah macam sebelumnya. Lebih RM600. Jadi dah tak kira murah milik lah. Lepas tu tibanya Xiaomi 11T Pro ni, ceria sikit hati saya melihat. Sebelum kita berkenalan lebih lanjut, kita ambil tahu secara ringkas dulu pasal telefon ni. Bermula dengan buka kotaknya. Dari luar, kotak ni warna putih dengan perkataan 11 ataupun Xiaomi 11T Pro besar kat luar ni. Tapi yang saya rasa kekurangan kotak ni ialah dia tak ada pelekat ataupun stiker yang tunjukkan spesifikasi macam RAM dan soran serta warnanya. Saya harap Xiaomi cuma terlupa lah nak letak pada nak tampal pelekat tu dekat kotak ni. Jadi kita pun buka kotaknya. Okey, macam biasa mula-mula kita jumpa dengan sampul kotak yang agak tebal ni. Dalam ni ada jarum untuk buka dulang SIM. Lepas tu dia pun ada buku dan kertas manual atau jaminan serta casing getah lutsinar. Alright. Dan di bawahnya kita pun bertemulah dengan telefonnya sendiri, iaitu Xiaomi 11T Pro. Dia masih ada balut plastik kat luar ni. Dalam hal ni kan, saya nak puji Apple. Sebab apa? Dalam pelajaran iPhone 13 baru ni, dia berjanji nak menjaga kelestarian alam dengan mengurangkan penggunaan plastik. Jadi kalau Xiaomi dalam hal ni, kalau boleh ikutlah jejak langkah Apple dengan mengurangkan penggunaan plastik. Cerita pasal plastik, depan ni dia tulis beberapa spesifikasi menarik tentang 11T Pro, iaitu dia ada kamera grade professional 108MP, ada Xiaomi Hypercharge 120W, bateri 5000 mAh, ada screen AMOLED 120Hz Dolby Vision, speaker 2 sound by Harman Kardon, dan dia ada flagship Qualcomm Snapdragon 888. Okey, itu ringkasan dia dulu. Okey, dan kita akan cerita pasal telefon ni nanti. Dan di bawah ni lagi, ni kan watak kedua utama lepas telefon adalah di bawah ni. Dan itu apa? Pengecas. Kepala pengecas 120W. Ni tak nampak kan? Kepala pengecas 120W. Punyalah besar, nak keluarkan daripada kotak tadi pun susah. Ini adalah pengecas paling pantas di telefon pintar sekarang. Dan di sampingnya adalah kabel. Tapi Xiaomi guna kabel USB-A. USB-A ke USB-C, bukan USB-C ke USB-C. Tapi tak kisahlah, yang penting ada kuasa dan paling penting dia ada bagi sekali dalam kotak. Jangan ikut perangai Apple dengan Samsung. Telefon yang mahal sangat dia tak bagi lah pengecas. Yang Samsung lah. Yang murah-murah tu dia bagi lagi pengecas. Kalau dia tak bagi pengecas, harga lagi murah. Okey kan? Okey, kita settle pasal pengenalan ringkas telefon. Baiklah, kita dah settle dalam kotak. Sekarang kita cuba ambil tahu pula tentang spesifikasi dalaman telefon ni. Macam yang saya beritahu awal tadilah, telefon ni ada kuasa chip Qualcomm Snapdragon 888 5G 5nm. Lepas tu dia ada pasangan dia lah, RAM LPDDR5 8GB dan storan UFS 3.1 256GB. Itu spesifikasi telefon yang saya dapat ni lah. Memang ini prestasi tertinggi dalam pasaran sekarang. Bateri dia pula berkapasiti 5000 mAh. Dan katanya dalam bentuk dual cell, yang mana ia menyokong pengecasan pantas Xiaomi Hypercharge 120W. Dan yang baiknya, Xiaomi bagi kepala pengecas ni dalam kotak sekali. Bukan dijual berasingan. Kalau tak silap saya lah, pengecas ni kalau jual kat luar pun RM100 lebih ke. Tapi kan, ini kita cerita sampingan. Kalau anda tak tahu, Xiaomi sebenarnya pernah cuba tak nak bagi kepala pengecas dalam kotak masa dilancarkan Mi 11 di China dulu. Dia nak tiru iPhone 12 dengan Galaxy S21 masa tu. Tapi memang kena kecam berjemaah lah dengan pengguna di seluruh dunia. Jadi lepas tu bila dia buat pelancaran Mi 11 di pentas antarabangsa, dia bagi sekali percuma kepala pengecas tu dalam kotak. Itulah kuasa pengguna. Cerita pula pasal benda di luar. Mula sekali kita tengok di depan ni lah. Dia ada skrin. Skrin ni benda paling saya suka.
naik taraf paling saya suka lah untuk Xiaomi 11T Pro. Sebab apa saya suka sangat? Dulu masa Mi 10T Pro tu kan, saya ramai juga lain kecam saya sebab saya kata apalah skrin LCD 144Hz dekat telefon tu, tak bagus. Dan sekarang Xiaomi bagi AMOLED 120Hz. Memang terbaik lah. Memang skrin 144Hz ni tak berguna sangat sebab tak banyak game ataupun aplikasi yang menyokongnya. Jadi lagi bagus dia bagi skrin AMOLED 120Hz. Skrin ni pula berukuran 6.67 inci dalam resolusi HD penuh. Dan di luarnya dia dilapisi kaca Gorilla Glass Victus. Kaca daripada Corning yang paling tahan lasak masa kini. Tapi kan ada satu perkara yang saya rasa kelakar lah pada skrin ni. Nak tahu apa? Ia tak ada pengimbas cap jari dalam skrin. Xiaomi meletakkan pengimbas cap jari masih di tepi, di butang kuasa tepi ni. Macam guna skrin LCD lah pula kan, tak ada pengimbas cap jari dalam skrin. Ini pun satu lagi benda yang saya mengadu masa Mi 10T Pro dulu. Kenapa pengimbas cap jari kat tepi ni leceh sikit lah dan rasa kurang premium. Atas ni pula ada lubang kecil yang memuatkan kamera hadapan 16MP f2.45. Di belakangnya dia ada 3 kamera belakang, tapi tengok atas kertas ni spesifikasi dia macam turun taraf berbanding Mi 10T Pro dulu. Sebab apa kan? Kamera Mi 10T Pro dulu, kamera belakang dia ada 3, iaitu kamera utama 108MP f1.75 dan ada OIS. Lepas tu dia ada kamera ultra lebar 13MP f2.2. Dan akhir sekali dia ada kamera makro 5MP f2.4 dengan autofocus dari 2cm ke 10cm. Tapi kan di Xiaomi 11T Pro ni, kamera belakang dia, kamera utama dia 108MP f1.75 tak ada OIS. Lepas tu kamera ultra lebar dia turun jadi 8MP f2.2. Dan untuk kamera makro pula, kali ni dipanggil kamera telemakro sebab autofocus kan. Kamera telemakro dia 5MP f2.4 tapi jarak autofocus dia antara 3cm ke 7cm saja. Macam 3 kamera turun taraf. Okey, sama balik pada fizikal telefon ni. Di sebelah kiri telefon ni tak ada apa-apa langsung lah. Dan di sebelah kanan, dah nampak ada butang kuasa dan juga butang kawalan bunyi. Butang kuasa ni yang menariknya, dia tak tenggelam walaupun dia ada pengimbas cap jari. Kalau anda banyak tengok telefon pintar kan, butang kuasa yang ada pengimbas cap jari ni dia tenggelam. Jadi anda tahu iaitu ialah skrin LCD. Tapi di Xiaomi 11T Pro ni dikira macam menyorok lah sebab butang dia terbonjol keluar. Jadi orang rasa ini telefon dengan skrin AMOLED. Memang betul lah pun. Di atas telefon ni pula, dia kira boleh nampak terus ada cap Sound by Harman Kardon. Sebab apa kan? Dalam lubang yang banyak-banyak tepi ni, ini adalah pembesar suara sebelah atas. Lepas tu di sebelah sana pula ada satu lagi macam lubang ni, satu je. Itu ialah pemancar inframerah. Aduh, ish. Baik betul lah Xiaomi ni masih letakkan pemancar arah air pada telefon pintar mereka. Sebab apa kan? Dunia sekarang ni kan, kita dah makin malas sebab semua benda dah boleh kawal dari jauh kan. Tambah lagi dengan ada banyaknya produk pintar dan IoT dalam pasaran sekarang. Jadi kan, bila ada pemancar inframerah ni, anda bolehlah kawal semua benda peralatan perkakas tu dengan malasnya menggunakan telefon pintar Xiaomi. Bawah telefon ni pula, di tengah-tengahnya adalah port USB-C yang guna untuk mengecas pantas 120W tu. Dan yang lubang banyak-banyak ni adalah pembesar suara lah, sama macam kat atas tadi. Dan yang sebelahnya lagi, bahagian ni adalah dulang SIM. Jadi dulang SIM ni kita buka kejap tengok. Jadi dulang SIM di Xiaomi 11T Pro ni dia ada boleh muatkan 2 kad SIM nano depan dan belakang dan tak ada slot untuk kad micro SD. Okey, situ faham ya. Kita dah kenal luar dan dalam serta spesifikasi telefon ni. Jadi sekarang kita pergi kepada bahagian paling utama, iaitu pengalaman menggunakannya. Sepanjang beberapa hari saya menggunakan telefon ni, saya nampak hayat bateri di Xiaomi 11T Pro ni agak biasa. Tapi saya kuat main game di telefon ni. Yalah, telefon berkuasa tinggi kan. Bila bateri jatuh pada 9%, saya dah gunakan telefon ni selama 19 jam 26 minit dan saya dapat masa hidup skrin selama 5 jam 48 minit. Itu pun lepas saya banyak main game Genshin Impact. Saya banyak main Asphalt 9 dan juga main Pokemon Go. Sambil-sambil tu saya pun ada gunakan telefon ni untuk media sosial macam Instagram dan juga TikTok. Boleh kata ini kurang daripada kebiasaan saya sebab biasanya saya dapat masa hidup skrin lebih 6 jam apabila bateri mencecah 15%. Tapi untuk hayat bateri macam ni masih kira okey lah, tak teruk sangat. Xiaomi kata ia boleh mengecah daripada 0 ke 100 dalam masa 17 minit je. Dan bila saya cuba, saya dapat dari 1% ke 100% dalam masa 19 minit. Tak jauh beza lah tu kan. Untuk cecah 50% je hanya ambil 8 minit saja. Kalau anda lihat, kuasa mengecas ni mendatar naiknya. Dia tak cepat awal, kemudian hujung tu dia perlahan sikit. Terus dia dari 1 ke 100.
Pasal rasa panas telefon tu ada gak rasa, tapi kehangatan telefon ni sama je macam saya punya Galaxy S20 FE yang menggunakan pengecas pantas 15W. Kalau anda nak telefon sejuk je masa mengecas, anda gunalah pengecas 10W. Tapi kan, saya ada satu penemuan menarik pasal pengecasan pantas di Xiaomi 11T Pro ni. Sebab saya ada laptop yang mengecas USB-C dengan kuasa 65W. Saya gunakan pengecas tu untuk mengecas Xiaomi 11T Pro. Dan apa yang saya dapat? Ia mengecas dari 1 ke 50% dalam masa 10 minit saja. Dan ia cecah 100% dalam masa 23 minit. Wow! Menakjubkan! Apakah yang berlaku sebenarnya? Sebab saya ingatkan Xiaomi menggunakan teknologi proprietary atau khusus mereka sahaja untuk pengecasan pantas ni. Tapi menggunakan pengecas lain, USB-C 65W power direct pun boleh mengecas hampir pantas dengan 120W Xiaomi. Untuk rujukan lah kan, saya menggunakan pengecas daripada laptop Honor Magic Book. Dan ini adalah satu perkara baik sebab anda boleh gunakan pengecas lain untuk mengecas pantas juga. Cakap pasal perisai telefon ni, memang tak perlu cerita panjang pun. Memang terbaik, mantap, padu, terbabum, paling berkuasa. Sangat best dan puas hati. Terutama sekali bila main game di Xiaomi 11T Pro. Lancar, tidak tersekat dan gambar berkualiti tinggi. Macam di PUBG Mobile kan, saya boleh tetapkan grafik tertinggi iaitu grafik Ultra HD dan juga frame rate Ultra. Memang jauh beza lah dengan tetapan HDR yang saya gunakan sebelum ni. Main Genshin Impact pun sangat lancar dan lembut. Grafik dia saya letakkan pada highest dan saya letak FPS 60. Main Asphalt 9 pun jangan cakap lah. Memang sangat menawan semua pergerakan lumba kereta ni. Dan sepanjang saya main game ni, kepanasan telefon hanya biasa. Tak melampau panas je. Tambah menarik bila main game di Xiaomi 11T Pro ni adalah skrin AMOLED. Dari perbandingan mata saya ni, saya nampak ia sama cerah dengan skrin Galaxy S20 FE yang sama iaitu AMOLED 120Hz. Tapi skrin Xiaomi 11T Pro ni macam putih sikit lah. Sikit-sikit je. Kata Xiaomi, skrin ni ada kecerahan 800 nits. Skrin yang sangat cerah dan sangat gelap. Memang puas hati lah. Speaker dia pun memang jauh lebih bagus lah daripada Mi 10T Pro. Ingat tak saya mengadu dulu kedudukan speaker di Mi 10T Pro? Cara Xiaomi 11T Pro ni letak speaker barulah betul. Speaker ni kan yang kat bawah ni kena letak di sebelah kanan tau, bukan di sebelah kiri. Jadi kan bila anda main game atau tengok video, tak adalah tangan tu menghalang speaker tu. Lebih baik lagi kedua-dua speaker ni menembak ke tepi. Bukan satu ke depan dan satu ke tepi. Macam ni barulah seimbang bunyinya. Tapi kan, bila anda dengar betul-betul, speaker di belah atas ni macam ada kurang sikit lantang dia berbanding speaker bawah. Kita cuba dengar ni. Okey, ini 75%. Jadi kita cuba tutup bawah. Itulah ada rasa lain sikit lah. Tapi bunyi masih lebih seimbang berbanding Galaxy S20 FE saya. Yang mana satu tembak ke bawah dan satu tembak ke depan. Dan ditambah lagi, bunyi oleh Harman Kardon ni memang sangat lantang dan jelas. Untuk kamera ni pula kan, Xiaomi sibuk iklankan kamera ni sebagai apa? Kamera cinematic. Katanya memang lebih bagus lah nak tangkap gambar dan juga rakam video. Sebagai pengguna biasa yang ambil gambar makanan sikit, lepas tu ambil gambar swafoto sendiri, lepas tu swafoto rakan dengan keluarga, kamera ni memang bagus lah. Memang lebih baik daripada kamera di telefon yang harga lebih sikit 600 macam Redmi 10. Tapi yang saya nampak pelik sikit kan, kamera ni ada banyak mod tambahan tu. Cuma anda kena mod turun dulu baru anda boleh guna mod tambahan. Kenapalah Xiaomi tak letak siap-siap terus mod tu dalam telefon ni, jadi tak perlu nak mod turun kemudian. Bayangkanlah kalau anda tiba-tiba semangat, anda dapat tahu telefon Xiaomi anda ada mod kamera yang sangat canggih dan anda nak cuba, tempat anda tiba-tiba kebetulan tak ada internet, tak boleh nak download mod tu, tak jadi nak ambil gambar. Yang menarik perhatian saya ni kan, dalam zaman video pendek ni macam TikTok lah, Instagram Stories lah, mod movie effects dalam Xiaomi 11T Pro ni sangat menarik. Contohnya kan, ni saya tengok ada mod movie effect Magic Zoom. Dalam ni anda boleh buat macam anda rakam filem, anda ada subjek dan ia boleh zoom latar anda tanpa subjek itu bergerak. Memang menarik. Lepas tu ada mod Time Freeze. Dalam Time Freeze ni kan, anda boleh jadikan subjek itu sentiasa bergerak dan latar dia penggun, terhenti. Walaupun sebenarnya ia bergerak. Satu lagi mod Parallel World. Dia jadikan dunia anda tunggang terbalik. Ini pun menarik. Dan dengan Xiaomi 11T Pro, semua ni anda boleh rakam senang terus daripada kamera. Tak perlulah nak transfer, nak edit ke. Rakam sekali terus dapat. Di samping tu, ni saya bagi contoh beberapa gambar yang saya ambil menggunakan kamera Xiaomi 11T Pro.
satu lagi perkembangan besar yang saya rasa lega sangat ada di Xiaomi 11T Pro ni adalah kurangnya iklan. Xiaomi 11T Pro ni kini menggunakan sistem operasi MIUI 12.5. Dalam MIUI 12.5 ni memang saya nampak beza banyaklah kurang iklan berbanding MIUI 11 dalam Mi 10T Pro dulu. Mula-mula kan, bila muat turun aplikasi di Google Play Store, masih ada iklan yang begitu konon-konon nak scan lah aplikasi ada download. Pahal, download Google Play Store kot. Tapi itu saya terus matikan tetapan, jadi lepas tu dah tak nampak dah iklan. Dalam bahagian lain dah tak nampak iklan. Macam dalam notification dah tak ada iklan. Dekat dalam Teams pun saya tak nampak ada iklan. Lepas tu dalam Mi browser tu tak ada cadangan iklan. Baguslah, dah kurang sangatlah iklan dalam MIUI 12.5 ni. Okey, sewaktu saya merakam video ni, waktu saya sekarang lah, waktu anda kemudian lah. Saya masih tak tahu lagi harga rasmi Malaysia untuk Xiaomi 11T Pro. Tapi kan, saya dah bagi anggaran saya berdasarkan harga di Eropah. Melihatkan kira-kira perbezaan harga Mi 10T Pro dan juga Xiaomi 11T Pro di Eropah, saya anggarkan telefon ini dengan RAM 8GB juga storan 256GB akan berharga RM2,199 di Malaysia. Dia kira naik RM200 berbanding Mi 10T Pro dulu. Rasa-rasa saya jugalah paling mahal pun Xiaomi Malaysia akan letak RM2,299. Naik RM300. Dengan jangkaan harga sebegini kan, saya bagi cop nak beli untuk Xiaomi 11T Pro. Walaupun harganya naik sikit berbanding Mi 10T Pro dulu, ia masih telefon yang ada kuasa Snapdragon 888 paling murah di pasaran. Dan lebih penting, ia baiki semua kelemahan yang saya cakap ada di Mi 10T Pro dulu. Kecuali pengembasan jari lah, masih bukan dalam skrin. Dan ini menjadikannya telefon pintar paling berkuasa tinggi dan sangat berbaloi untuk buat main game. Lepas tu yang kaki TikTok ni pun menarik lah sebab ada movie effect tu. Best juga main-main rekod video guna kamera ni. Harapan saya, Xiaomi Malaysia janganlah kecewakan harga anggaran saya ni. Janganlah terlebih pula. Kurang tak apa. Sepatutnya lah kan, pesaing untuk Xiaomi 11T Pro ni adalah telefon pintar Realme GT. Tapi masalahnya dia tak masuk pula ke pasaran Malaysia. Realme Malaysia cuma bawa Realme GT Master Edition yang jauh ketinggalan prestasi dia untuk dijual di Malaysia. Selain tu kan, kalau nak kata pesaing dia, saya masih tertarik nak katakan Galaxy S20 FE. Walaupun ia menggunakan kuasa Snapdragon 865 5G tahun lepas, tapi kan dia ada kelebihan pengecas wireless dan kalis air IP68. Dan harganya cuma RM2,499 sekarang. Dia mahal sikit, ada kelebihan sikit, tapi prestasi kurang sikit. Tapi kalau anda kaki game, memang lebih baiklah beli Xiaomi 11T Pro ni. Sebab dia lebih berkuasa dan lebih murah. Dan satu lagi kesimpulan yang saya nak bagi, pengguna Mi 10T Pro ni memang saya nasihatkan naik taraf lah ke Xiaomi 11T Pro. Kalau betul lah anda ada bajet yang agak banyak. Sebab, best kot! Skrin AMOLED 120Hz, speaker yang dua-dua tembak tepi, dan pengecas siap jari kat tepi. Terima kasihlah kerana menonton video ini sehingga ke akhirnya. Tapi anda ingat, perang kita dengan COVID masih belum berakhir. Jadi teruskan menjaga kebersihan dan juga kesihatan diri kita, serta keluarga dan rakan-rakan. Kalau sukakan video saya ni, rajin-rajinlah tekan like dan paling penting subscribe saluran YouTube Soya Cincau BM. Ikuti kami juga di Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok. Saya Najib dari Soya Cincau. Sampai kita bertemu lagi dalam video kami yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum.